Hello, kembali lagi kita di dalam YouTube channel saya. Okay, so hari ini untuk melengkapkan saya punya assignment untuk dah final year ni, bukan final year, final assessment lah. Saya kena menggunakan atau buat projek menggunakan salah satu daripada equipment yang saya dah belajar di kolej saya. Sebelum itu saya kenalkan diri saya Nursidah binti Salim dan saya belajar di KKTM Seri Gading. Okey, kalau sekiranya ada sesiapa yang berminat untuk mengambil kemahiran dalam bidang kemahiran elektrik, dalam bidang maintenance atau construction atau bahagian jalan raya ke mana-mana bahagian lah, korang boleh terus ke laman web tidak, korang cek kat sana, insyaAllah akan jumpa. Okay. So untuk hari ini saya telah memilih untuk bersembang sikit dengan korang tentang satu produk yang menarik jugalah untuk kita ketahui kewujudannya, iaitu portable chainsaw yang menggunakan lithium battery. Bateri 24 voltan yang kita cas. Kalau boleh guna ni, masa ni saya dah cas dah. Okey. Dan chainsaw-nya adalah ini. Okey. Sebelum tu saya dah sediakan satu montaj khas untuk korang nak tengok setiap sisi. Kalau mungkin kita tak nampak, saya dah siap sediakan satu montaj khas untuk korang sekali dengan penerangan specification semua. Okey. Okey, untuk specification pula. Alright, sekarang kita akan tengok. Ia adalah cordless chainsaw. Dia mempunyai bateri yang mempunyai voltan 24. Dia punya speed adalah 10 minit per second. Length untuk panjang pula adalah 12 inci. Chainsaw ini menggunakan chain wheel type. Kita tengok, kita baca satu-satu. Saya zoom, biar saya zoom satu persatu. Okay. Ini adalah chain wheel type. Lepas itu charging time ni pula. Charging time ni adalah 1.5 hour, 1.5 bersamaan dengan 3 jam. Lepas tu ada ini adalah berjenama Donkin, kita boleh tengok. Dan ini adalah menggunakan, seperti yang saya bagi tahu pada mula tadi, dia adalah menggunakan Denham Dunkin battery, guys. Okay, so untuk TPE saya tak banyak barang sangat, so saya menggunakan apa yang ada je lah, ya. Tetapi memang benda ni memang asas untuk keselamatan kita ketika kita mengendalikan sesuatu equipment ataupun barang-barang construction lah, macam chainsaw, handrail, grinder. Okay. Sekarang saya akan tunjukkan yang pertama adalah glove. Glove adalah bertujuan bagi memastikan tangan kita daripada tercedera atau terkena dengan chainsaw tadilah. Jika terkena, ia akan menyebabkan kecederaan yang sedikit parah pada tangan lah. Jadi sebelum kita memulakan apa-apa, glove adalah antara benda yang wajib untuk dijadikan sebagai PPE kita ketika kita mengendalikan alat-alat seperti ini. Okay. Glove. Kalau boleh cari yang tebal sikit bagi mengelakkan tangan kita terkena alat yang tajam. Seterusnya, saya menggunakan kasut. Okay, sepatutnya kita menggunakan safety boot, tapi saya tidak mempunyai safety boot.
Jadi saya akan menggunakan kasut biasa. Kasut adalah bertujuan bagi memastikan, atau safety boot lah, senang kita sebut safety boot. Safety boot adalah bertujuan bagi mengelakkan bahan-bahan atau beban-beban yang kita gunakan ataupun yang hendak kita potong, yang hendak kita gunakan. Jika terjatuhlah ke kaki, contohnya jatuhlah ke kaki, ia akan mengurangkan sedikit kecederaan pada kaki, kerana beban yang terdapat pada sesuatu benda yang kita akan buat nanti adalah sedikit berat lah, okay? Dan boleh menyebabkan kecederaan yang parah pada kaki atau bahagian muka. Okey, seterusnya satu lagi saya akan menggunakan mas hidung. Mas adalah bertujuan bagi mengelakkan habuk ataupun mengelakkan habuk masuk ke dalam hidung ataupun mulut. Ia boleh menyebabkan flu ataupun menyebabkan habuk masuk ke organ-organ di dalam badan, dan ia tidak baik untuk kesihatan. Seterusnya sebenarnya saya ingin menggunakan Google. Tapi untuk pada masa ini saya belum dapat Google lagi, so saya akan mendengar sedikit kenapa kita perlu menggunakan Google. Google adalah bertujuan bagi mengelakkan habuk masuk ke dalam mata. Jika habuk masuk ke dalam mata, ia akan sekali berjangkit bersama kuman dan mata kita akan menjadi sakit. Bagi mengelakkan benda itu terjadi, kita haruslah menggunakan Google sepatutnya lah. Okay. Seterusnya kita juga haruslah menggunakan alat untuk kedap bunyi di telinga. Okay. Nanti saya akan tunjukkan gambar sekali di sini untuk kita lihatkan rupa PPE-nya lah. Ianya bertujuan untuk mengurangkan kesakitan telinga ketika kita mengendalikan equipment tersebut. Okey, baik. Seterusnya kita akan melihat kondisi sebelum kita mulakan kerja kita di luar. Kita mesti memastikan kondisi alatan kita dalam keadaan yang selamat untuk digunakan. Okey, kita tengok. Okey. Keadaan mesin kita adalah berada dalam keadaan yang baik. Okey. Di sini pun masih ada di sini untuk mengelakkan benda untuk mengelakkan chainsaw ni daripada terkena muka. Kalau tertanggal ke apa semua, kita boleh elak lah jika kita menggunakan benda ni. So this is antara safety yang harus ada dalam sesuatu seperti grinder. Jika grinder, dia akan ada yang itu sekali, so kita akan menggunakan yang ni khas untuk mata kita, untuk mana-mana bahagian lah jika apa-apa terjadi ke depannya nanti. Okey, kalau lihat daripada sini, dari pemegang yes, kita tengok pemegang pun dalam keadaan yang baik. Okey, kita tengok yang di sini. Okey, tempat bateri pun dalam keadaan yang baik. Pastikan jika kita memasangnya bersama bateri nanti, jika kita masangnya bersama bateri nanti, pastikan ia terpasang dengan cukup ketat, bagi memastikan aliran masuk ke dalam ni. Itu saja kita tengok. Dalam keadaan yang baik. Alright. Sikit habuk lah sebabkan untuk kita sudah digunakan. So alatan ini ada sedikit berhabuk, taklah kotor tapi sedikit berhabuk lah. Next is kita akan pergi keluar untuk test chainsaw ini. Adakah chainsaw ini baik untuk bagus digunakan ataupun untuk bukan untuk menyelesaikan tugasan kita, iaitu kita sendiri akan cuba menggunakan portable chainsaw lithium battery ini. Okey, jom. Okey, tibalah masa untuk kita menggunakan chainsaw kita. Okey, sebelum tu kita akan pastikan benda ini dalam keadaan yang boleh digunakan. Okey, fungsi dengan baik, dan kita akan start menggunakan ia kepada pokok ini. Okey, kita tengok, kita gunakan SOP yang sepatutnya seperti glove. Okey, mask yang saya gunakan ini, dan kita mula.
habis je. Setelah kita menggunakan alat tersebut, kita haruslah menanggalkannya daripada bateri untuk mengelakkan bateri ini daripada tercabut. Dan satu lagi untuk keselamatan, supaya kanak-kanak yang di bawah umur tidak memainkan chainsaw tersebut. Kerana jika ditekan, dia automatik akan berpusing. Cara menanggalkan bateri adalah tekan button merah dan dari menjadi seperti ini, dan selamat untuk digunakan dan selamat untuk disimpan. Okey, jadi kita dah potong kayu kat luar tadi kan. So sekarang saya akan menerangkan tentang SOP cara yang patut kita hindar ataupun prevention ketika kita menggunakan chainsaw. Okey, yang pertama, chainsaw ada sebaiknya sebelum kita menggunakan, kita haruslah membuat maintenance terlebih dahulu sebelum kita membuat kerja-kerja berat. Takut apa-apa terjadi ketika membuat kerja dan kerja kata yang tergendala. Seterusnya, kadang-kadang manusia bersikap lalai. Yang pertama sekali, kita haruslah menghindari diri daripada membaiki rantai chainsaw ketika ia berfungsi, kerana ia amat tajam dan sangat berbahaya ya. Lepas tu, pastikan tangan kita tidak berminyak ketika memegang. Ketika memegang, pastikan tangan kita tidak berminyak, kerana kelicinan akan menyebabkan tangan kita daripada kurang dalam geseran untuk memegang alatan tersebut dan boleh membuatkan kecederaan yang parah. Seterusnya adalah elakkan daripada menggunakan chainsaw ini. Okey, kira chainsaw yang bateri ataupun yang elektrik. Pastikan kita tidak menggunakannya dalam keadaan sehingga ianya overheating. Okey. Dan seterusnya, pastikan ketika anda menggunakan chainsaw, pastikan anda mengikut safety yang telah ditetapkan bagi penggunaan chainsaw tersebut. Okey. Dan last sekali adalah follow safety yang diberikan setiap kali kita ingin menggunakan sesuatu alatan ataupun sesuatu alat yang tajam seperti chainsaw tersebut. Okey, selepas kita gunakan tadi, alatan masih berfungsi dengan baik dan saya dah tanggalkan bateri dengan daripada badannya untuk mengelakkan kita daripada tersalah tekan ataupun kecuaian. Okey. Sebab yang kita ketahui, kecuaian membawa padam. Baik kita menghindari sebelum kita mengubati. Sekian, terima kasih kerana sudi menonton video saya. Dan jangan lupa like, subscribe, komen and share. Dan untuk orang yang ingin berminat nak beli, saya dah sertakan link di bawah. Serta apa-apa boleh komen di ruangan komen. Sekian, terima kasih. Ciao.